Assalamualaikum juga selamat pagi kepada anda semua yang menonton kami di Astro Awani, dan hari ini anda bersama dengan saya Hafiz Rosli. Dan saya Hafizal Zaman, dan seperti biasa pada pagi ini kami bawakan kepada anda berita-berita yang perlu anda tahu sebelum anda mulakan hari anda hari ini. Untuk sama-sama kita bincangkan, kita lihat, kita perhatikan apakah yang berlaku dalam dan juga luar negara kita. Dan seperti biasa pada pagi pada hari ini akan mulakan dengan perkembangan banjir, dalam mana ketika berseronok, kita semua berseronok untuk keluar merentas negeri. Apabila kebenaran itu dibenarkan, ini adalah minggu yang kedua Fizi, rentas negeri dibenarkan. Tapi perlu kita ingat sama rakan-rakan kita, sahabat-sahabat kita dan juga keluarga kita yang berada di pantai timur, kerana di sana mereka sekarang ini sedang menghadapi musim tengkujuh ataupun monsun timur laut yang dijangka akan berakhir pada Februari tahun depan, baru akan habis. Dan semalam Jabatan Meteorologi Malaysia Met Malaysia telah pun keluarkan amaran cuaca waspada dengan hujan lebat dijangka berlaku di seluruh Kelantan, Terengganu dan juga beberapa daerah di Pahang dan juga Johor esok, mana kata hari inilah. Dan menurut kenyataan Met Malaysia, daerah yang dijangka terlibat ialah Pahang, Jerantut, Maran, Kuantan, Berapekan dan Rompin. Sementara Johor pula babitkan Mersing dan juga Kota Tinggi. Dan amaran sama juga dikeluarkan untuk negeri Sabah, iaitu melibatkan pedalaman Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan juga Nambawan, Pantai Barat, Papar, Putatang, Penampang, Kota Kinabalu, Tuaran dan juga Kota Belut dan Kudat serta Labuan hingga 21 Disember Isnin esok. Dan hujan lebat juga dijangka berlaku di Sarawak, iaitu Kuching, Serian, Samarahan, Seri Aman, Betong, Sarike dan juga Sibu, Mukah, Bintulu yang akan bermula hari Isnin sehinggalah lusa. Jadi kepada anda yang berada di kawasan cuaca buruk ini, hujan lebat dan sebagainya, bersiap sedialah. Betul. Sekiranya berlaku apa-apa kemungkinan, sentiasa dengar kepada arahan pihak berkuasa, lihat kaji cuaca yang dibawakan oleh Met Malaysia, sentiasa update perkembangan keluarga anda, ada di mana, barang-barang dan sebagainya, barang-barang berharga diharapkan disimpan ataupun dibawa ke tempat lain terlebih dahulu sekiranya ada kemungkinan berlaku banjir, kerana kita perlu berwaspada, jangan hanya tunggu dan lihat sahaja. Betul. Kerana itulah yang akan membawa kepada banyak kehilangan nyawa dan juga kerugian harta benda itu sendiri. Dan itu melihat kepada amaran cuaca waspada yang dikeluarkan oleh Met Malaysia. Kita tahu sejak beberapa hari lalu negeri-negeri yang terjejas oleh kerana monsun, iaitu kita melihat kepada tiupan angin daripada timur laut ini sendiri adalah negeri Kelantan, negeri Terengganu, begitu juga dengan sebahagian daripada negeri Pahang. Dan sejak 2 ke 3 hari yang lalu kita menyaksikan ada laporan mengenai banjir. Beberapa kawasan di Kelantan dan juga di Terengganu terjejas disebabkan banjir ini. Dan kita melihat kepada negeri Kelantan terlebih dahulu, di mana bilangan masa banjir di negeri Kelantan telah pun meningkat kepada 900 orang, dan situasi banjir di Kelantan terus mencatatkan peningkatan. Masa banjir dipindahkan yang mencecah 901 orang, membabitkan 261 keluarga setakat tengah malam tadi. Gua Musang, daerah terbaru dilanda banjir, membabitkan perpindahan 13 orang di Kampung Limau Kasuri. Daerah Pasir Mas mencatatkan sejumlah 504 mangsa banjir dan Kuala Krai mencatatkan 204 mangsa banjir, manakala Tanah Merah membabitkan 158 orang mangsa banjir. 2 batang sungai utama, iaitu Sungai Galas di Gua Musang dan Sungai Golok di Rantau Panjang masih mencatatkan bacaan melebihi paras bahaya. Tadi di Buletin Awal ini kita dah ada laporan mengenai bagaimana pengawasan daripada pihak berkuasa di Sungai Rantau Panjang itu, terutama ini di Sungai Golok dan sebagainya, membabitkan antara rentas sempadan dan sebagainya. Jadi kita tahu banyak anggota-anggota polis dan juga anggota penguatkuasa ditempatkan di sekitar kawasan itu. Dalam masa sama kita nak mengawal banjir, kita juga ingin mengelakkan daripada mungkin ada kemasukan pendatang-pendatang asing tanpa izin dan sebagainya ke dalam negara kita. Dan itu melihat kepada perkembangan banjir di negeri Kelantan. Dan satu lagi yang kita nak fokuskan, iaitu di 4 buah kampung di Kuala Krai, 1,000 penduduknya terperangkap. Apa ceritanya, Fizi? Ceritanya seakan-akan pada tahun 2014 ketika bah besar melanda negeri Kelantan, daerah Kuala Krai ini juga, yang mana seramai 1,000 penduduk terputus hubungan berikutan jabatan Kuala Pertang ditenggelami air susulan berterusan hujan lebat berterusan sejak Rabu lepas. Kampung yang terlibat ialah Kuala Pertang, Kampung Tanjung Kala, Kampung Pasir Jering dan juga Kampung Tanjung Pagar. Sudah 3 kali jabatan ini ditukar dengan lebih 30 tahun penduduk menggunakan setiap hari. Tapi apa yang mengecewakan ialah apabila berlaku banjir, jabatan ini sering ditenggelami air.
dan penduduk juga tak mempunyai alternatif lain, hanya bot tambang sahaja yang ada jika mahu keluar untuk urusan mustahak, beli makanan dapur, mendapatkan rawatan dan sebagainya. Jadi ini antara perkara dan juga masalah yang dihadapi oleh 4 kampung di Kuala Krai yang terperangkap. Kita harapkan bantuan pantas diberikan oleh pihak berkuasa, JKM dan sebagainya, diharapkan dapat berikan bantuan yang lebih pantas untuk kita menangani masalah ini, kerana ini adalah fenomena setiap tahun. Jadi kita tidak perlu ada sebarang kelewatan, keterisan, kerana SOP-nya segalanya telah pun kita tahu sejak daripada dahulu lagi, cuma tambah baik disebabkan oleh COVID-19 ini sahaja. Tambah pula kalau kita lihat kepada situasi kita berdepan dengan COVID-19 ini, semestinya sukar untuk pematuhan kepada SOP, tapi kita perlu juga untuk mematuhi kepada SOP penjarakan dan sebagainya apabila di tempat Pusat Pemindahan Sementara PPS. Dan semalam juga kita mengadakan temu bual bersama dengan Wakil Esra Awani di Kelantan, menceritakan sebilangan besar penduduk di beberapa daerah di negeri Kelantan ini, kebanyakan mereka ni mempunyai sikap tunggu dan lihat dan sebagainya. Dan kerana apabila perlu mereka untuk keluar daripada rumah dan juga berpindah ke PPS, ada yang dilaporkan tidak berbuat demikian, berdegir untuk buat demikian, dan juga ini sekaligus akan membahayakan, akan merisikokan hidup mereka bersama dengan keluarga dan sebagainya. Dan kita juga akan bawakan perkembangan mengenai banjir di negeri Kelantan bersama dengan Muhammad Fandi pada pukul 9 pagi nanti, Fizi. Ya, dan apa yang Fizi katakan itu betul, sebab semalam saja kita ada 2 laporan. 2 laporan ini amat penting kerana kita lihat, tunggu dan lihat, itulah yang terjadi apabila saya lihat ada laporan 2 orang individu cuba redah kawasan banjir, tetapi akhirnya dihanyutkan oleh air. Namun mereka bernasib baik kerana sempat diselamatkan. Begitu juga dengan sebuah lagi laporan yang menyatakan bahawa terdapat kereta cuba melintasi arus air. Jadi kalau kata bukan 4x4 tu, jangan ceritalah kalau nak redah air dan sebagainya, ia juga bawa kerosakan kepada kereta anda. Lebih baik tidak melakukan perkara-perkara yang boleh mendatangkan sebarang insiden kemalangan yang kita tidak mahu. Dan dalam masa yang sama, Terengganu juga tidak ketinggalan apabila semalam 1,139 orang dipindahkan, meningkat 4 kali ganda sebenarnya di Terengganu. Dan peningkatan itu disebabkan oleh air pasang besar dan juga hujan lebat berterusan melanda di kawasan pedalaman. Banjir gelombang keempat melanda negeri itu sejak Khamis, menyaksikan daerah Kemaman yang paling teruk. Sehingga 7 malam tadi ada 5,759 mangsa dipindahkan daripada kediaman mereka. Sebanyak 43 pusat PPS telah pun diaktifkan di daerah Kemaman, Dengun, Hulu Terengganu dan Setiu untuk tempatkan 1,488 keluarga, Hafizi. Kita lihat kepada keempat-empat daerah yang terkesan ini, kebanyakan daerah-daerah ini berada di pesisir pantai di negeri Terengganu itu sendiri. Kita tahu disebabkan oleh monsun yang berlaku pada ketika ini yang dijangka berakhir pada Februari. 4 daerah ini memang diramal akan terkesan dengan banjir dan sebagainya. Itu kita melihat kepada status ataupun kita melihat kepada update terkini banjir di Terengganu. Dan semalam juga kita daripada pagi sehingga upacara ataupun istiadat pengumuman negara untuk kita melihat kepada pemergian Tun Rahah sendiri. Dan semalam juga banyak liputan kita bawakan daripada lokasi dan juga liputan kita bawakan. Kita menyoroti kembali kisah-kisah mengenai kehidupan Allahyarham Tun Rahah itu sendiri. Dan semalam kita dapat saksikan juga, ini kita nak recap semua berita-berita yang menjadi tumpuan di laman web kami di extrawan.com, di mana jenazah Allahyarham Tun Rahah selamat dikebumikan di Makam Pahlawan. Dan kita tahu semalam istiadat pemakaman ataupun istiadat pengebumian negara telah diberikan kepada Allahyarham Tun Rahah. Sekitar daripada 7 pagi bergerak daripada kediaman dan disemayangkan di Masjid Ar-Raha dan dibawa ke Masjid Negara Kuala Lumpur, kemudian disolatkan di Masjid Utama Negara. Dan bagi istiadat ataupun istiadat pengebumian negara ini dilakukan sekitar jam 2.30 petang. Dan mungkin ini paparan berita yang kita kongsikan juga. Ada paparan daripada muka depan akhbar juga berkongsikan mengenai pengebumian negara Tun Rahah sendiri, seperti yang anda dapat saksikan di muka hadapan The Star sebagai contohnya. Tun Rahah laid to rest, widow of second Prime Minister Tun Abdul Razak Hussein, buried at Heroes Mausoleum after state funeral. Itu yang dikabarkan oleh The Star itu sendiri, Hafizi.
Ya, dan dalam masa yang sama juga kita nak melihat kepada angka kes COVID-19 masih lagi catatkan 4 digit. Jadi kita semua perlu berhati-hati. Sebanyak 1,153 kes baru direkodkan semalam, menjadikan jumlah keseluruhannya 91,696. Kita telah pun melepasi China dan kita Betul. juga hampir kepada angka 100,000 kes. Betul sih. Dan mungkin perkembangan tu kita nak pergi ke kita nak berehat dulu seketika. Selepas ini kita akan bercerita mengenai COVID-19 kita dan juga bagaimana perkembangan vaksin di negara kita, begitu juga dengan Perintah Kawalan Pergerakan dan sebagainya. Baik, kembali bersama saya Hafiz Rosli dan juga Hafiz Azaman. Tadi kita dah bagi tease sedikit mengenai kes COVID-19 di negara kita dan di mana kes baru terus mencatat kepada 4 angka dan Selangor masih lagi kekal sebagai negeri yang tertinggi mencatatkan kes COVID-19. Semalam saja mencatatkan 1,153 kes baru COVID-19, menjadikan jumlah keseluruhan kes di negara kita adalah sebanyak 91,696. Benar apa yang Fizi katakan tadi, kita telah pun melepasi negara China. Negara China sekitar dalam 86-87 ribu saja dan kita nampaknya 2 tangga di atas negara China yang didakwa menjadi tempat bermulanya penularan COVID-19 iaitu di Wuhan. Dan kita melihat kepada apa dari segi kenyataan media yang dikeluarkan oleh Tan Sri Dr. Nur Hisham yang berkata daripada jumlah itu terdapat 2 kes import dilaporkan yang menerima jangkitan luar negara sehingga kini kes aktif kebolehjangkitan kini melepasi 15,294 kes dan dalam perkembangan sama juga terdapat 5 kluster baru telah pun dikesan membabitkan kluster tapak bina Jalan Zurah di Petaling dan juga kluster Chris Resident di Kota Kinabalu dan juga di Tuaran Sabah, kluster Jalan Timah di Johor Bahru, kluster Brumas di Sabah dan juga kluster Long Panji di Kota Baru dan juga di Machang, Kelantan. Kita tahu kluster-kluster yang wujud lebih daripada 300 kluster yang ada pada ketika ini, namun 100 lebih lagi yang masih lagi aktif, belum ditutup dan sebagainya. Kluster yang terbesar dalam melibatkan di kluster teratai, melibatkan kluster tempat kerja, melibatkan pekerja-pekerja di syarikat Top Glove sebagai contohnya. Banyak lebih daripada ribuan mereka yang didapati positif dicatatkan daripada kluster teratai itu, Fizi. Ya, dan selepas dalam masa yang sama juga kita melihat kepada perkembangan vaksin COVID-19 selepas Pfizer dan juga COVAX dan perundingan sedang dijalankan dengan vaksin di Rusia. Ini kita telah pun materai perjanjian dengan AstraZeneca, vaksin dibangunkan oleh Oxford. Yang mana kerajaan akan materai perjanjian pembelian vaksin COVID-19 dengan syarikat farmaceutical AstraZeneca dari UK pada Isnin ini untuk keperluan 20% imunisasi rakyat Malaysia. Menteri Kesihatan menyatakan bahawa perjanjian ketiga selepas COVAX dan juga Pfizer, masing-masing 10 dan juga 20% COVAX Pfizer tadi, dan keseluruhannya kita akan dapat beli vaksin bagi keperluan 50% rakyat daripada syarikat pembekal untuk keperluan rakyat negara ini. Dan kita akan cuba dapatkan bekalan vaksin ini pada suku pertama tahun depan. Katanya dalam masa sama kerajaan juga perlu tambah 20% lagi pemulihan vaksin bagi memenuhi keperluan sehingga 70% rakyat Malaysia. Jadi dah capai lebih kurang 40-50% kita dah capai bekalan vaksin, cuma tinggal 20% saja lagi, Hafizi. Dan dalam masa yang sama juga kita ada perkembangan berkenaan dengan vaksin bila kita akan peroleh. Katanya suku pertama, tapi suku pertama bila? Mesti menyatakan pada awalnya pada bulan Mac, tapi semalam kita ada perkembangan terbaru daripada Menteri Perdagangan Antarabangsa dan juga Industri, Datuk Seri Muhammad Azmin Ali, menyatakan bahawa kerajaan jangka kumpulan pertama bekalan vaksin COVID-19 akan diperoleh pada bulan Februari. Jadi lebih awal sebulan, dan bekalan ini akan digunakan pada Barisan Hadapan berisiko tinggi untuk kawal penularan COVID-19 dan golongan yang berisiko juga seperti yang punya penyakit-penyakit juga akan didahulukan. Dan kerajaan juga sedang berusaha mendapatkan bekalan vaksin COVID-19 daripada syarikat-syarikat farmaceutical yang lain. Jadi itu antara perkembangan vaksin COVID-19. Dan semalam juga di US, vaksin kedua diluluskan di Amerika Syarikat iaitu Moderna telah pun diluluskan selepas dapatan kajian oleh FDA mendapati bahawa vaksin itu berkesan dan boleh diluluskan dan akan diedarkan dalam masa yang terdekat ini. Jadi kita nak bincangkan berkenaan vaksin COVID-19 ini bersama dengan seorang yang kami temu bual iaitu Dr. Liao
Chuan Yi, Pensyarah Kanan Pusat Pengajian Sains Farmasi USM. Doktor, pertama sekali kalau kita nak melihat kepada perkembangan di Malaysia, lebih kurang dalam 50% peluang vaksin telah pun kita materai perjanjian dan sebagainya. Jadi kita ada keperluan lagi 20% untuk kita cuba cari vaksin daripada syarikat farmaceutical yang lain. Jadi pada pandangan doktor, apakah vaksin Moderna yang baru saja diluluskan semalam juga perlu kita lihat kajian data yang telah diperuntukkan oleh FDA itu sendiri? Selamat pagi Encik. Saya rasa ini ialah Moderna merupakan sesuatu opsi yang bagus untuk Malaysia. Kita boleh terus untuk meneliti dan memantau dari segi keberkesanan vaksin ini. Tapi walaupun sebab dia baru-baru ini, dia tidak diserahkan dalam list of Malaysia untuk sebarang vaksin sebab dia masih belum mendapat kelulusan daripada FDA. Tapi ini kelulusan daripada FDA merupakan satu langkah yang baik kepada Malaysia untuk boleh mengambil satu lagi keputusan sama ada kita boleh ambil dia sebagai satu opsi yang lain. Jadi saya rasa tapi Moderna ini jika dibandingkan dengan Pfizer, kedua-dua vaksin ini merupakan vaksin mRNA dan dari segi keberkesanan ataupun efikasi Moderna ini dia juga menunjukkan keputusan yang agak cemerlang ataupun memuaskan, boleh mencapai maksimum sebanyak 95% dari segi efikasinya. Jadi saya rasa mungkin KKM ataupun Kerajaan Malaysia atau MPIS selagi kita boleh mendapatkan lebih banyak data klinikalnya, kita boleh mengambil Moderna sebagai opsi yang kedua kita selepas beberapa vaksin yang tadi bincangkan tadi. Jadi kita dah lihat US telah pun memberi kelulusan kepada Moderna ini. Jadi adakah Malaysia juga perlu melakukan perjanjian bersama Moderna ini dalam keadaan yang segera juga? Saya rasa sebab kat Malaysia dengan US ada berada sikit dari segi sebab Malaysia kita ada satu badan farmasi kita namakannya sebagai NPIA. Maksudnya NPIA ini dia bertanggungjawab untuk menganalisis dan meninjau sebarang itu. Yang paling penting keselamatan itu ubat-ubatan yang baru, maksudnya vaksin ini dan melalui peninjauan dari segi data klinikalnya ataupun laporannya. Seperti yang telah masih ingat, saya pernah follow up dengan satu berita yang telah menunjukkan bahawa itu Tan Sri Dr. Noisam dia pernah berberita bahawa Malaysia kita akan mengambil satu pendekatan iaitu observe, wait and see, maksudnya bukan tunggu dan untuk tengok, tapi untuk kita meninjau apakah keputusan yang telah vaksin itu telah dibekalkan dipakai dekat negara lain, khususnya dekat UK. Masa itu Pfizer itu, ya. Doktor, dalam masa yang sama kita melihat kepada vaksin Moderna, walaupun menggunakan teknologi yang sama, mRNA, tapi vaksin Moderna ini tidak memerlukan peti sejuk ultra beku. Jadi, untuk pengedaran, kos-kos pengedaran dan sebagainya boleh kita anggap boleh juga dikurangkan di peringkat itu kerana tak memerlukan logistik yang kompleks seperti vaksin Pfizer. Jadi adakah ini akan dapat ada keperluan untuk kita melihat kepada vaksin Moderna yang kemungkinan lebih murah berbanding vaksin Pfizer, kos-kos penghantaran yang murah dan sebagainya? Betul. Pada peringkat ini kita boleh cakap bahawa Moderna dia menawar kelebihan yang lebih baik berbanding dengan Pfizer. Bukan cakap kelebihan dari segi efikasi ialah, tapi kelebihan dari segi penyimpanan. Tapi walaupun bagaimanapun itu semua kelebihan ini masih kita perlu menitikberatkan keselamatan dari segi penggunaan vaksin dari segi vaksin itu dulu. Katakan jika Moderna dia sampai limit sebab dia baru diluluskan oleh pihak FDA, tapi Malaysia kita MPID kita masih memerlukan kebanyakan data klinikalnya sebagai untuk peninjauan yang lebih teliti lagi supaya dia selamat dipakai gunakan oleh rakyat negara di Malaysia. Ya, jadi saya rasa jika kedua-dua bahawa ini Pfizer dan Moderna dia boleh menawarkan kelebihan bukan sama, tapi kita tak perlu cakap alihkan daripada Pfizer ke Moderna. Kita boleh kekalkan Pfizer sebagai satu option, tapi Moderna kita boleh kita boleh tambahkan satu option ke arah Moderna juga pada masa depan yang terdekat ni. Ya.
Doktor, sebelum ini kerajaan telah mengumumkan akan memvaksinasi populasi 70% rakyat Malaysia. Jadi adakah ia cukup untuk kita mencapai kepada imuniti kelompok ini dan bagaimana pula dengan 30% itu? Adakah keperluan Ya. kita menambah bilangan itu, Doktor? Betul, ini satu soalan yang bagus. Sepatutnya herd immunity ataupun immunity kelompok ini dia sepatutnya dari vaksin, tujuan utama vaksinnya lah untuk merealisasikan satu herd immunity ataupun immunity kelompok. So bermaksudnya lebih ramai orang diberi vaksin, lebih terjamin populasi itu dia boleh elakkan diri daripada jangkitan penyakit. Katakan sebagai satu contoh bahawa pola vaksin yang diberikan sebelum ini ialah WHO untuk dia cuba untuk cakap setiap negara kena ada satu at least population 80% ke atas perlu diberikan vaksin untuk melarikan diri daripada terkena polio. Tapi bagi measles ini, measles dia lagi tinggi, dia boleh ialah up to 95%. Ini memaksudkan bahawa 70% untuk COVID ini pada masa ini mungkin cakap dia masih sesuai lagi disebabkan secara purata setiap negara mempunyai jangkitan COVID ini ialah kurang daripada 10% lagi. Tapi jika kerajaan boleh meningkatkan peratusan ini ke tahap lebih tinggi, ini yang lebih menjaminkan lagi untuk masa depan. Ya. Tapi ini bergantung kepada negara-negara yang sekitar juga. Katakan jika Malaysia kita meningkatkan kepada 90% pada masa depan, tapi negara jiran kita masih kekalkan pada 1% yang rendah, ini pun susah untuk kita buat satu kawalan yang secara menyeluruh. Ya. Doktor, negara jiran kita dah luluskan penggunaan vaksin Pfizer. Pfizer ni dah luluskan dalam lebih kurang 6 negara, Mexico, UK, US, Bahrain, Arab Saudi dah luluskan. Jadi ada tak doktor rasakan kita ada keperluan untuk orang kata gesaan yang lebih cepat pantas untuk bahagian Regulatory Farmasi Negara NPRA ini luluskan penggunaan vaksin secara kecemasan. Kerana kita faham vaksin di Amerika Syarikat itu walaupun dinafikan oleh ketua FDA sendiri bahawa tiada tekanan luar, tapi Donald Trump sering kali memberi tekanan nak mempercepatkan dan sebagainya. Jadi adakah keperluan gesaan lebih pantas kelulusan vaksin digunakan di Malaysia ini secara kecemasan? Pada saya rasa sebab Malaysia kita mempunyai akta-akta yang tertentu, khususnya daripada segi NPI. NPI ini dia merupakan satu bahagian yang independen daripada kawalan mana-mana pihak. So maksudnya setiap ubat-ubatan yang baru, khususnya dari katakan vaksin COVID ini, dia perlu melalui satu tinjauan dan pemantauan yang tertentu. Sebab sama tunjukkan bahawa kali ini khususnya ini vaksin yang untuk COVID-19 ini dia dikategorikan di bawah cell and gene therapy product. Maksudnya dia dikokosakan oleh dua akta berlainan, iaitu Sales and Drugs Act 1952 dan Control of Drugs Act 1984. Maksudnya vaksin yang baru ini dia perlu diberikan tinjauan dan pemantauan yang lebih Rapi. teliti oleh pihak NPRA dari segi keselamatan, keberkesanan dan kualiti sebelum dia boleh digunapakai oleh rakyat Malaysia. Tapi walaupun dia tak boleh segera seperti emergency yang berlaku dekat overseas, tapi ini sebagai satu kejaminan kepada rakyat Malaysia. Sebab kita pun tak mahu sesuatu vaksin yang pernah berlaku dekat Filipina itu macam Malaysia yang untuk vaksin vaksin against itu dengue. Tapi akhirnya dia ditarik balik disebabkan isu keselamatan juga. Ya. Doktor, mungkin secara ringkas doktor ingin menyuarakan saranan ataupun cadangan berkenaan vaksin COVID-19 ini supaya Malaysia ni tidak ketinggalan dan juga lambat untuk mendapatkannya. Saya rasa saranan ialah kita rakyat Malaysia kita kena selalu macam tu follow up dengan bahagian apa-apa yang maklumat yang telah diberikan daripada pihak Musti dan pihak KKM ataupun pihak kerajaan supaya kita beritahu apa yang tengah berlaku dengan status vaksin sekarang. Tapi pada pendapat saya rasa Malaysia masih bukan dalam keadaan ketinggalan, tapi kita mempunyai sistem yang lebih teliti ataupun yang lebih ketat untuk meninjau dan memantau semua vaksin yang baru ini.
Jadi saya rasa tapi satu lagi yang apa Malaysia boleh buat, kita mungkin boleh cuba berbincang dengan negara jiran sepertinya dari Indonesia, Singapura, Thailand, supaya kita boleh membuatkan satu apa tu satu perfahaman yang lebih menyeluruh dari berbagai pihak. Betul. Okey, baik. Terima kasih kepada Ya, sama-sama, Dr. Liao atas Ya. nasihat dan juga perkongsian berkenaan vaksin Pfizer, perkembangan vaksin di Malaysia dan juga bagaimana kita mahu mempercepatkan proses mendapatkannya. Ini merangkumi pelbagai aspek, perlu dinilai semula, perlu dinilai dengan teliti oleh KKM dan juga badan regulatori yang telah pun diarahkan untuk menilai vaksin-vaksin sedia ada di seluruh dunia ini. Dan kita harapkan vaksin dapat kita cepat sikit Fizi. Bukan Penat dah saja- dengan COVID-19 ni ya. Bukan saja cepat, tapi kita juga perlu perhatikan kepada dari segi keberkesanannya juga dan juga keselamatannya. Dan kita tidak mahu kita terlampau rush nak cepat sangat, tapi dari segi keselamatan dan juga dari segi keberkesanannya kita tidak perhatikan. Itu yang perlu paling penting sekali untuk kita membendung ataupun kita melawan COVID-19 ini, Fizi. Ya, dan dengan itu Awni Pagi berakhir di sini. Banyak yang anda dapat saksikan di extraoni.com. Untuk anda tak terlepas dan juga buletin-buletin Awni seterusnya, saksikan kami kerana kami adalah saluran berita paling dipercayai di Malaysia. Assalamualaikum, salam sejahtera.